bila dah capai level 4, Ultimate Justice tu boleh digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencari pick off dan enemy ada masalah untuk melarikan diri jikalau mereka tak ambil Purify. Dan kita akan melihat juga band yang seterusnya daripada 10S Gaming Frost, 10 Second Gaming Frost. Salah satu pasukan yang kita tak boleh pandang rendah. Skill player mereka, terutamanya Koro, sangat-sangat bagus. Kita dah tengok dah sebentar tadi macam mana Koro dapat mendominasi di side lane dan berjaya juga mengheres musuh-musuhnya di side lane. So Koro ini perlu diberikan perhatian oleh pasukan Alter Ego Esport. Dan kita tengok Roger telah pun dikeluarkan daripada permainan. Saya rasa kalau mereka nak keluarkan hero, better mereka keluarkan Yuzong dekat sini. Sebab kita tahu Yuzong yang dimainkan oleh Yam, berkali-kali kita dah cakap, sangat-sangat kuat, terutamanya dari segi mencari musuh di bahagian belakang. Dan kita tengok sekarang ini Matilda telah pun dikeluarkan oleh Alter Ego Esport dan sekarang ini membuka peluang untuk 10S Gaming Frost untuk mengambil Johead. Kalau mereka mahukan Johead, dan kita tunggu dan lihat adakah Johead merupakan pilihan utama untuk 10S Gaming Frost. Ya, betul. Pandailah awak di Cortex. Lain macam lah awak pada hari ni. Tekan awak sentiasa tepat pada sasarannya. Johead akan diambil oleh 10S Gaming Frost yang mungkin akan dipakai oleh Sevenia. Jadi ini membuka ruang kepada Alter Ego untuk mengambil, dia mengambil Benedetta terlebih dahulu. Saya baru nak katakan boleh mengambil Yuzong kalau ingin memakai sekali lagi. Tapi Yam telah mengambil Benedetta. Manakala kita akan lihat apakah hero kedua mereka. Chow masih lagi boleh dimain. Saya nak sebut Matilda, tapi Matilda telah dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi apakah yang bermain di fikiran pasukan Alter Ego Esport dengan pemilihan kedua mereka ini yang akan dimainkan oleh Leo Murphy, iaitu Yi Sun-Shade, salah satu core ataupun marksman hero yang digemari oleh hampir kesemua pasukan yang bertanding di dalam M2 ini. Ya, betul, tepat sekali. Oh my god, kejap. Kejap, okey. Itu dia, Yushin Benedetta telah pun diambil oleh Alter Ego. Ini memberikan kekuatan untuk Alter Ego untuk cuba untuk dominate side lane dengan adanya Benedetta, tapi Hayabusa diambil terlebih dahulu. Lapu-lapu masih lagi menjadi pilihan utama di sini untuk 10S Gaming Frost. Dan kita tunggu dan lihat sekarang apakah pemilihan hero yang seterusnya oleh Alter Ego. Dan mungkin saya akan menjangkakan di sini mereka boleh juga mengambil Yuzong. Yuzong salah satu orang kata shout out yang baik untuk pasukan Alter Ego untuk secure side lane mereka. Namun adakah hero-hero yang lain akan diberikan fokus terlebih dahulu, iaitu dia Chow yang akan dimainkan oleh pasukan Alter Ego sekarang ini. Jadi saya menjangkakan ini adalah Chow tank kemungkinan, tapi kita akan lihat terlebih dahulu apakah yang akan dipertunjukkan oleh pasukan Alter Ego dengan pengeluaran keempat mereka. Pasukan 10S Gaming Frost telah mengambil side lane mereka, telah mengambil jungler mereka, jadi mereka tiada lagi support hero. Boleh keluarkan Farstar, tapi Koro punya Kagura akan difokuskan terlebih dahulu. Kita dah lihat tadi game pertama tadi macam mana Koro boleh main Kagura dengan begitu baik. Poking damage yang dikeluarkan oleh beliau sangat-sangat sakit. Walaupun impact dia tadi tak adalah begitu memuaskan, tapi tak boleh dipandang rendah sebenarnya. Ya, nampak gaya mereka dah tahu dah Kagura Koro tak boleh dipandang rendah dekat sini. Mereka pun dah sedar, okey, Kagura dia ni memang tak ada akhlak.
Pandai timing untuk masuk pun cantik, berjaya beri damage yang besar juga ke pihak musuh. Tapi kita tengok sekarang ini, Alice telah dikeluarkan daripada permainan Alter Ego. Sekarang akan ban. Okay, apa yang mereka kena keluarkan untuk berkenaan NS Universe? Diorang dah ada tank, diorang ada silent fighter, diorang ada news lagi dekat sini, so boleh keluarkan dulu kalau mereka nak, ataupun Arsa kalau mereka tak boleh nak masuk bahagian belakang. Ataupun mereka juga dan Yuzong kalau mereka nak, kalau mereka takut East Machine akan dijumpai oleh Yuzong itu. Tapi ini semua adalah daripada Alter Ego. Saya pun tak tahu apa yang mereka nak mainkan, apa yang sesuai untuk mereka, dan Haris dikeluarkan sebagai sebagai supaya Yam ataupun supaya Benedetta tu senang untuk mendapatkan fun dan mendapatkan item dengan cepat. Alright, kita tengok sekarang ni. Dan yang terakhir untuk oleh 10S Gaming Plus. Apa yang tak ada untuk Alter Ego, mereka dah ada tank, mereka dah ada, mereka tak ada mesh lagi, dan mereka tak ada lagi satu side lane. Mereka boleh keluarkan satu lagi side lane untuk pasukan Alter Ego. Mereka boleh keluarkan Nizong kalau mereka nak. Dan angkat saya. Tepat sekali sebentar tadi. Jadi ini mengurangkan sedikit pemilihan yang boleh diambil oleh pasukan Alter Ego bagi side lane mereka yang lagi satu ataupun off lane mereka yang lagi satu, namun ataupun mereka boleh fokus untuk mengambil support mereka. Ada lagi Farsa, ada Veil juga boleh dimainkan. Dua-dua hero ini mempunyai output damage yang sangat-sangat tinggi, lebih lagi daripada Veil. Dia punya burst damage daripada Wind Blow, Windstorm dan juga Windblade, combo ketiga-tiga skill itu boleh menjatuhkan salah satu hero ahli pasukan 10S Gaming Frost. Dengan 5 saat saja lagi mereka akan mengambil Khalid untuk Sally Boy sebagai offlaner mereka yang lagi satu. Jadi pick rate yang tak adalah begitu tinggi sangat untuk Khalid. Kita dah lihat beberapa kali juga telah dimainkan. Namun pada hari ini, pada pusingan playoff hari pertama ini, Khalid sekali lagi memunculkan diri dia bagi pihak pasukan Alter Ego Esports. Kita tahu Raging Sandstorm salah satu skill yang boleh cuba untuk menangkap sesiapa daripada 10S Gaming Frost, dan itu dia wombo boleh dikatakan di antara Koro dan juga Obuyan mengambil Carmilla dan juga Sicilion. Saya ingat Karakuri hari tu dia nak tengok orang kata combo ni, tapi dia tak dapat lihat. Sekarang ni, hari ni dia dapat lihat di antara Sicilion dan juga Carmilla. Bukan, ni bukan combo, ni sinergi. Ya, sinergi. Sinergi antara Sicilian dan juga Carmilla. Okey, sekarang ini pilihan terakhir untuk Alter Ego. Dah lama saya tak nampak Sicilian. Ada ke game sebelum Business Land dimainkan? Saya rasa dia macam positif je Sicilian. Dekat game lewat tak pernah lagi nampak lagi kan Sicilian kan? Saya rasa tak pernah, memang tak pernah lagi. Tapi kita akan lihat Pai untuk last pick akan mengambil Farsa. Terlebih dahulu kita dah kata tadi sama ada Farsa ataupun Veil yang boleh dipakai oleh Alter Ego, tapi pasukan Alter Ego lebih gemar untuk mengambil Farsa untuk securekan bahagian support mereka. Tapi 10S Gaming Frost line up yang sangat-sangat menarik, sinergi yang seperti dikatakan oleh Cortex sebentar tadi, Sicilion dan juga Carmilla. Namun adakah itu boleh membuahkan hasil, boleh memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Jepun ini? 10S Gaming Frost mencari mata penyamaan mereka ke atas Alter Ego, ataupun adakah Alter Ego yang akan membawa pulang kemenangan ini ke atas 10S Gaming Frost dengan skor 2-0? Semua itu akan dijawab sebentar sahaja lagi. Line up yang telah anda lihat, pick hero yang anda telah lihat, sinergi ataupun strategi yang anda telah lihat sebentar tadi. Siapakah yang akan menang game yang kedua ini? Tanpa melengahkan masa, terus kita masuk ke dalam Land of Dawn. Game yang kedua di antara pasukan 10S Gaming Frost berhadapan dengan
Alter Ego Esports. Kita akan lihat sekarang ni Cassius dan juga Sally Boy di bahagian tengah, manakala Obuyan Shina juga akan berganding bahu di bahagian tengah diikuti dengan Sevnia sebentar tadi. Ya, Leo Murphy nampak tu begitu agresif berada di bahagian sebab pihak musuh. Obuyan tak nampak, damage dikeluarkan Leo Murphy. Bukan biasa-biasa, nampak tak nyawa Obuyan? Sangat-sangat rendah dah. Terkena damage yang dikeluarkan oleh Leo Murphy sebentar tadi. Okey, nampak tu Cassius berdiri menghasilkan damage. Sebenarnya nyawa dia 1/3 dia dikurangkan. Leo Murphy akan cuba ganggu buff daripada Shina dekat sini, tapi Shina Yam! first blood dengan menggunakan execute Yam. Sekarang ini masa yang terbaik untuk beliau melarikan diri. Jangan salah jalan dan Smart Missile akan mengorbankan beliau. Itu dia satu permainan yang mantap dan menarik daripada seorang Yam, berjaya mendapatkan first blood di awal game ini, tuan-tuan dan puan. Itulah bahaya je Benedetta. Kita tengok Leo Murphy dia dari tadi ganggu buff 10S Gaming Pros, dan kita tengok sangat-sangat selesa Leo Murphy mengambil buff beliau. Nampak tu Shina punya nyawa dah kurang daripada separuh, dan flame shot daripada Cassius tidak tepat mengenai sasaran. Diorang tahu early game damage daripada pasukan 10S Gaming Pros adalah sangat-sangat rendah. Sebab itu kita nampak Leo Murphy sangat-sangat ganas di sini. Kita lihat dekat sini Cecilian perlukan stack untuk damage yang lebih tinggi, dan di awal game ni stack dia sangat-sangat rendah dan dia tak mampu untuk memberikan damage yang besar. Koro datang untuk memberi bantuan, Lika digunakan dan itu dia berjaya mendapatkan kill tersebut. Turtle sedang diambil, Papa menjaya membunuh Sally Boy di situ. Perlawanan di bahagian Turtle sedang berlangsung. Kita tengok siapakah yang akan dapat. Shina datang dan Shina dapat Turtle tersebut. Shadow Kill digunakan tetapi fighter selamat tuan-tuan dan puan-puan dengan nyawanya CB Maghrib. Di bahagian bawah lagi sekali kita tengok Yam sangatlah free farm, sangat-sangatlah percuma mendapatkan gol di bahagian bawah. Begitu juga dengan Papa di bahagian atas sangat-sangat selesa. Di samping itu tak silap saya dia berjaya mendapatkan kill ke atas Sally Boy, dan sekarang ini kita dapat Alecto telah pun digunakan Way of Dragon. Obuyan terkorban, tak sempat membuat apa-apa. Kelemahan Obuyan dekat sini disebabkan dia tiada purify. Murphy sekali lagi tengah lawan dengan Sevnia perlukan bantuan sebenarnya. Leo Murphy sangat-sangat garang. Shadow Kill akhirnya berjaya membunuh beliau. Di bahagian bawah kita lihat Koro dikorbankan oleh Yam dan juga Sally Boy. Dan ini adalah game yang sangat-sangat sengit antara kedua-dua pasukan. Kita tengok dari segi kill, jumlah kill mereka sama, cuma beza sedikit gol untuk Alter Ego. Sekarang ini beza 700 gol. Shina sangat-sangat memerlukan farm, sangat-sangat memerlukan item, dan early gameplay yang agresif daripada Alter Ego dapat melambatkan item dan farm beliau. Yep, benar sekali. Dengan aggression yang telah dikemukakan oleh pasukan Alter Ego, walaupun Leo Murphy tadi kita nampak, ya, inilah position dia, itulah kedudukan dia. Kadang-kadang boleh membuahkan hasil, tetapi ada kalanya pasukan 10S Gaming Pros boleh memberikan padah semula ke atas pasukan Alter Ego. Yang seperti ini kita dapat Leo Murphy diberikan asakan, datang Sevnia, Leo Murphy berjaya tetap melarikan diri, tetapi datang bantuan daripada Cassius ataupun Farsa membuka PDS, tetapi dia akan dikatukan. Papa sekarang ini cuba untuk perlukan bantuan. Dia bersorangan sekarang ini. Shina tiada shadow kill. Saya rasa dia takkan masuk. Dia suruh ahli-ahli pasukannya untuk berpatah balik ke belakang. Sekarang ini Koro mengejar Yam. Adakah dapat dia untuk kejar? Agak sukar untuk dia mengejar ejector yang gagal. Nampak gaya dia. Smart Missile dibuka. Dengan mudah saja dia berlari. Berlari melepaskan diri daripada situasi yang mara bahaya, yang berbahaya. Buat masa sekarang ini, Papa telah pun menyiapkan satu item dekat sana. Dia telah menyiapkan last X, tuan-tuan dan puan-puan. So dengan ini dia ada lebih lifesteal
Dan kita tengok sekarang perebutan Turtle tidak berjaya diambil oleh Silly Boy sebenarnya. TNS Gaming Frost, Obuyan dapat dikorbankan oleh Yam. Papa Sevnia terkorban di sini dengan begitu pantasnya. Saya pun tak perasan macam mana mereka terkorban. Cina dibiarkan bersorangan. Ya, satu pertukaran yang baik untuk Alter Ego, bukan mendapatkan satu, bukan dua, tapi 3 hero berjaya dijatuhkan sebentar tadi, dan mid turret juga berjaya diambil oleh mereka, menjauhkan lagi kedudukan gol sebanyak 3,000 gol bagi pihak pasukan Alter Ego. Manakala 10S Gaming Frost masih lagi cuba untuk mencari pertempuran yang baik, sinergi di antara Sevnia dan juga Obuya masih lagi kita belum melihat membuahkan hasil. Namun Alter Ego sekarang ni terjumpa dengan Sevnia yang akan melarikan diri terlebih dahulu. Tapi betul, Yam begitu sukar sebenarnya nak menangkap beliau. Kita nampak lihat tadi perjalanan ataupun pelarian yang sangat-sangat jauh daripada bottom lane sampailah ke top lane. Dia melarikan diri daripada Koro, daripada Sheena, dengan adanya skill set beliau yang memakai Benedetta. Bukanlah mudah untuk menangkap Yam. Sebentar tadi dia main Yuzong memang begitu baik, sekarang ni dia main Benedetta pula begitu cermelang juga. Tapi sekarang ni Leo Murphy akan itu dia Leo Murphy. Sanguine Claw kena tak ada Leo Murphy. Bad impact kena. Okey, satu combo yang cantik daripada seorang Obuyan. Tapi sayangnya damage tidak cukup lagi untuk menakutkan Leo Murphy. Sekarang ini Sheena jumpa Yam. Sheena, dia di bawah level Yam. Itu dia, Alekto telah pun digunakan. Shadow Kill digunakan Sheena. Dia ada Shadow untuk melompat keluar dan akhirnya berjaya dikorbankan. Satu rotasi yang cepat daripada ahli pasukan Alter Ego. Dan kita tengok sekarang ini buff mereka akan dicuri lagi sekali oleh pasukan Alter Ego. Turtle telah pun hidup. Kita tengok Pai telah memulakan Turtle sekarang ini. Yap, benar sekali. Perbezaan level yang cukup ketara di antara dua jungler ini. Sheena kalau kita lihat level 8 berbanding dengan Sally Boy. Level 9 sekarang ni cantik digabungkan pula dengan Raging Sandstorm. Satu combo yang tepat. Satu permulaan team fight yang cantik daripada Leo Murphy. Leo Murphy sekarang ini melarikan diri. Tapi tak apa, Alekto dibuka. Sevnia tak ada peluang untuk melarikan diri. Dan itu dia, mega kill dengan mudah saja didapatkan oleh Yam dengan mengexecutekan kepala Sevnia dengan sini. Terus saja tarik di bahagian bawah akan diambil oleh Alter Ego. Apa? Sebarang gangguan dengan sini. Enchanted Talisman berjaya disiapkan oleh Zizius dan Bloodlust X berjaya disiapkan oleh Pai diri ini. Semakin lama pasukan Alter Ego semakin dia masuk terlampau dalam dekat situ dan akhirnya berjaya dibunuh oleh Sheena. Satu kesilapan dilakukan oleh Leo Murphy. Dia kena berhati-hati dengan skill Koro. Dia kena berhati-hati dengan ejector. Bila dia terperangkap dalam skill itu, agak sukar untuk dia melarikan diri. Ini dia kedua-dua item untuk kedua-dua pasukan. Yep, benar sekali. Kita nampak Sheena ketinggalan sangat jauh. Bukan dari segi level saja, malah dari segi item juga berbanding dengan Sally Boy yang dimainkan oleh pasukan Alter Ego. Jadi kita nampak daripada tepi Yam akan ditangkap oleh Sheena dengan begitu sahaja. Tapi Alter Ego akan cuba masuk sekarang ni konteks. Ya, itu dia. Kita tengok Raging Sandstorm tapi nampaknya tidak mengenai sasaran. Berjaya Sheena melarikan diri. Satu pergerakan yang pantas, satu fast hand yang ditunjukkan oleh Sheena. Kita tengok tadi Raging Sandstorm cuba dikombokan dengan RTCC sebentar tadi. Airstrike. Tapi nampaknya tidak tepat mengenainya. Kita tengok Feather Airstrike dibuka. Tak silap saya tengah dibuka tu untuk mencuri buff tapi tidak berjaya rasanya. Kita tengok kejap lagi adakah dia dapat. Tidak, Feather Airstrike digunakan. Okay, Feather Airstrike tengah cooldown sekarang ini. Team fight boleh dilakukan oleh TNS Gaming Frost kalau mereka nak. Tapi mereka sekarang ni dalam ketakutan. Leo Murphy memainkan show ini dengan begitu bagusnya. Sentiasa berada di hadapan. Okay, nampak tu mereka menunggu ketibaan yang berhormat Leo Murphy. Sevnia pergi ke hadapan cuba untuk mencari beliau. Lot telah pun dimulakan oleh Sunny Boy dan juga Pai tanpa sebarang gangguan daripada TNS Gaming Frost.
dengan begitu mudah berjaya mendapatkan lot tersebut. Tapi Leo Murphy adalah hero yang kita perlu berikan pujian kerana beliaulah yang menghalang pasukan 10S Gaming France terus mara ke hadapan dengan kehadiran beliau sebagai seorang bodyguard di situ. Dia jaga saja, tak bagi langsung 10S Gaming France keluar sekarang ni daripada base mereka. Jadi 10S Gaming tak boleh nak mendapatkan farm dengan begitu banyak, tak boleh nak mendapatkan jungle mereka. Lebih-lebih lagi yang diperlukan oleh Sheena sekarang ini. Sally Boy dah level 15, Sheena masih lagi level 10 dengan item beliau iaitu Blade of Hephaestus sahaja. Berbanding dengan Sally Boy, kita nampak dah siap Atlas Battle, dah siap Blade of Despair. Memang begitu ketara perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan ini. Tapi Lord akan muncul di bahagian bawah. Pasukan Alter Ego telah bersiap sedia sekarang ni untuk masuk Cortex. Electro di bahagian belakang untuk menyukarkan pergerakan daripada pasukan 10S Gaming Pro. Satu tindakan yang cantik, satu ultimate yang bagus daripada seorang Yam. Dan kita tengok buff orange dia diambil oleh Sally Boy. Dan kita tengok dia tarik di bahagian bawah telah pun dihancurkan oleh Alter Ego. Belum lagi, minta maaf, masih lagi ada. Okey, itu dia. Leo Murphy telah masuk ke dalam, berjaya ditangkap. Adakah Leo Murphy sempat untuk keluar, tapi killing spree diberikan kepada TCS sekarang ini. Nah, di bahagian luar kita tengok Leo Murphy akhirnya berjaya dikecundangkan. Papa juga turut sama mati di sini. Yam di bahagian atas cuba mendapatkan turret, berjaya tanpa sebarang masalah. Tiada sesiapa yang memberikan fokus kepada beliau sebentar tadi. Kita tengok sekarang ni Sally Boy. Sally Boy cuba untuk mendapatkan kill ke atas Sheena. Tapi sayangnya Sheena berjaya melarikan diri tanpa ragu-ragu. Lagipun Sheena diberikan bantuan oleh CCS dan juga Pai sebentar tadi. Dan kita tengok item sekarang ini untuk kedua-dua ahli pasukan. Blade of Despair berjaya disiapkan oleh Sally Boy. Endless Battle telah pun disiapkan oleh Sally Boy. Raptor Machete telah disiapkan oleh beliau juga. Mungkin lepas ni dia akan cuba menyiapkan Queen's Wing untuk Pai. Dah siap dah pun Queen's Wing, baru je cakap. Okey, untuk Pai kita lihat dia ada Blade of the Hephaestus dan juga selalu lupa nama item ni. Bloodlust X. Alright, itu dia Vader X right. Damage yang besar. Kena kat atas kapal. Papa balik. Okey, Papa dah balik. Sebenarnya di bahagian hadapan pun tak sempat nak buat apa. Kekurangan daripada 10S Gaming Pro ini adalah dari segi magic damage. Magic damage mereka tidaklah begitu besar. Lebih-lebih lagi dengan penggunaan Sicilian agak susahlah nak bagi damage pada awal game. Tetapi satu tindakan yang bagus oleh Stevnia sebentar tadi, tank damage yang bagus oleh beliau dan menyebabkan Leo Murphy terkorban di sini. Satu pembukaan map yang cantik oleh Stevnia ataupun Scarbilla yang digunakan sebagai tank di sini merupakan hero yang keras juga sebenarnya. Okey, antik kuras telah pun disiapkan oleh Stevnia dekat sini. Nampak tu? No wonder lah dia susah nak mati. Betul, kita dapat Yam juga sebentar tadi melakukan ataupun menyiapkan dua item defensif daripada Oracle dan juga Brute Force Breastplate. Jadi bukanlah boleh mengeluarkan damage yang tinggi, malah dia punya defensif kekuatan armor pun begitu kuat juga. Dengan itulah dia sukar untuk dijatuhkan oleh pasukan 10S Gaming France. Sebentar tadi kita dapat Leo Murphy yang telah dijatuhkan. Dia cuba untuk membuka map, dia menggunakan Way of the Dragon ke atas save-nya, tetapi arah tersebut menghala ke pasukan 10S Gaming. Jadi sebab itulah dia telah dijatuhkan dengan begitu mudah. Tapi sekarang ni Yam dah beri fokus. Tapi Yam tak mati, Yam sukar untuk ditimbangkan. Sangat-sangat keras, sangat-sangat kebal. Sanguine Claw tidak bergenai siapa-siapa. Sekarang ini Leo Murphy akan berjumpa dengan Stevnia akan membuka map mencari CCS sempat lagi bertukar menjadi burung tuman, berjaya melarikan diri di masa yang sama. Lord berjaya diambil di sini oleh Sally Boy. Sekarang ini Leo Murphy telah pun marah, cuba untuk mencari kill, cuba untuk menggunakan Way of Dragon tak ada, tapi Koro
Hero yang mati dahulu. Kita tengok Shinogi dibuka damage yang kena kat atas Sally Boy. Perlu berhati-hati dekat sini. Dan kita tengok berjaya Shina di shutdown. Walaupun kita tengok Shina berjaya menghasilkan damage yang tinggi, tetapi itu masih lagi tidak cukup. Obuyan, Papa dan Sevnia terpaksa melakukan pertahanan dekat sini. Kita perlu tengok damage yang dikeluarkan oleh Obuyan. Adakah masih mencukupi? Yambi kan PDS strike dibuka. Papa Raging Slash digunakan untuk pergi beralih ke belakang. Tendangan yang cantik kena ke atas Sevia dan Lord telah pun sampai dekat sini. Adakah ini penampaknya untuk pasukan 10S Gaming Bros? Dan inilah penampaknya. Cantik sekali permainan yang ditunjukkan oleh Alter Ego. Kemenangan mudah 2-0. Ya, tahniah diucapkan kepada pasukan Alter Ego dengan begitu keyakinan, dengan penuh keyakinan sebenarnya menjatuhkan pasukan 10S Gaming Bros di dalam